Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan soalan trial matematik tingkatan 5. Soalan trial yang sudah kita jawab sebelum ni lah. Okey, hari ini kita akan bincangkan bahagian A dahulu. Okey, kita akan bincangkan berserta dengan teknik menjawab lah. Okey, tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 adalah soalan set, yang mana soalan ini menunjukkan gambar rajah van. Set A, set B dan set C. Okey, tengok soalan yang pertama. Dalam soalan ini, ingat ya, kamu kena ingat beberapa simbol, iaitu U. Simbol U ini adalah union, maksudnya adalah semua, dan simbol N tertutup ini adalah persilangan, ataupun dalam konsep yang sama dengan dia adalah yang sama lah. Ini maksud dia yang sama. U terbuka untuk semua, tertutup untuk yang sama. Okey, kalau yang ada tanda ni, A tanda, P tanda, Z tanda ni, ini bukan ataupun tak nak ataupun tutup. Jadi kita tengok yang pertama, soalan yang pertama dia bagi tahu set B union C. Okey, kita tengok dulu. Kita akan gunakan kaedah pelabelan pada setiap kawasan, yang mana kita akan labelkan pada setiap kawasan. Tak kisahlah kawasan tu kecil ke besar ke, semua kita labelkan dia, asalkan kawasan tersebut dia tertutup. Mesti tertutup. Okey, jadi kita tengok soalan di sini, soalan dia bagi B. Okey, jadi kita tengok B. Dalam B ini, bulatan B ini ada nombor apa? Okey, dalam B ada nombor 3, 4 dan 5. Kemudian C bentuk petak ini nombornya adalah nombor 2, 3. Okey, soalan dia bagi tahu, tengok simbol di tengah ni. Simbol di tengah ni adalah union. Apa union? Maksudnya semua. Kita ambil semua nombor yang ada di sini. Nombor apa yang ada? 3, 4, 5 dan 2. Okey, jadi kita satukan dia, semua nombor atas dan bawah, jadilah nombor tersebut 2, 3, 4 dan 5. Union maksudnya semua. Semua nombor kita pilih. Semua nombor kita ambil. Jadi bila sudah ada 2, 3, 4, 5, jadi kita lorekkan kawasan tersebut. Kawasan 2, 3, 4 dan 5. Okey, kemudian kita tengok soalan B. Soalan B dia ada kurungan. Jadi kita selesaikan yang di dalam kurungan dahulu. Okey, cikgu sudah ada label sini. Sudah ada label di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tengok yang dalam kurungan. Yang pertama, dalam kurungan ni kita ada A tanda. Apa maksud A tanda? A tanda ni maksudnya adalah bukan A. Bukan A. Maksudnya bukan A. Apa maksud bukan A? Tak nak A. A ini kawasan A. Yang ni kawasan dia ni. Jadi kita tak nak yang ni. Kita tak nak. Ini tak nak. Jadi bila tak nak A, ini A ni. A tanda maksudnya tak nak A. Jadi tak nak A, tinggal lagi apa? Nombor apa yang ada? Tinggallah lagi nombor 5. Jadi itulah kawasan dia. Jadi kawasan dia adalah 5. Okey, kemudian kita tengok B. Dalam B ni, B, bulatan B. Bulatan B kita ada 3, 4 dan 5. Jadi soalan dia di sini persilangan. Persilangan tertutup. Maksudnya yang sama. Jadi apa yang sama atas dan bawah ni? Yang sama nombor dia adalah 5. Okey, selesailah yang berada di dalam kurungan. Kemudian kita tengok yang di luar ni. Yang di luar ni kita masih ada C. C yang petak ni. Yang petak ni kita ada nombor 2 dan 3. Okey, soalan dia kata union semua. Jadi kita ambil lah. Kita ambil daripada sini. Semua nombor ni. Nombor apa yang ada? Semua nombor daripada atas, jawapan atas dan yang ni. Jadi nombor yang terpilih adalah 2, 3 dan 5. Jadi nak buat apa 2, 3 dan 5? Kita akan lorekkan dia. 2, 3 dan 5. Tidak termasuk 4 lah. 4 tidak termasuk. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Dalam soalan nombor 2, okey, kita salah ni, okey. Tak apalah. Kita tengok yang pertama. Soalan ini adalah soalan ketaksamaan. Soalan ketaksamaan ni kamu kena pastikan kita ada 3 garis. Yang pertama, X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 4. Ada tak persamaan dia di sini? Okey, ada persamaan dia. Ini persamaan dia. Okey, ini persamaan dia. Sekejap. Kamu ambil ya warna di sini ni. Okey, seterusnya kita tengok persamaan yang kedua. Y sama dengan X. Yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni ada tak kawasan dia, garisan dia? Okey, ada. Jadi garisan yang belum ada adalah Y. Y.
lebih besar dan sama dengan 1. Kamu kena ingat bila di dalam persamaan, di dalam graf, tanda ini asal kalau dalam soalan dia guna tanda ni, tanda ketaksamaan ni lebih besar, lebih kecil. Tetapi bila di dalam graf kita akan tukar tanda tersebut menjadi tanda sama dengan. Jadi bila persamaan ini berada menjadi tanda sama dengan, dia akan jadi y sama dengan 1. Jadi kita akan lukis y sama dengan negatif 1 di dalam graf ini. Okey, bila dia bagi tahu y, makanya carilah, tengoklah y. Dia kata negatif 1, carilah negatif 1. Okey, di sini negatif 1. Jadi nak buat apa dengan negatif 1 ni? Negatif 1 di sini kamu hanya perlu panjangkan ni, negatif 1 kan? Ni kosong, sini 2. Sini 2. Jadilah di sini negatif 1. Jadi nak buat apa dengan negatif 1 ni? Perlu panjangkan saja garis. Okey, sebelum kamu panjangkan garis, kamu kena pastikan kita ada 2 jenis garis. Kita ada 2 jenis garis, iaitu kalau dia ada tanda sama dengan di bawah, maksudnya garisan itu garisan penuh. Kamu kena garisan dengan garis yang penuh. Kalau dia tiada tanda sama dengan, maknanya kamu kena garis putus-putus. Jadi yang ni ada tanda sama dengan kan? Jadi kita kena garislah. Garis panjang-panjang, garis panjang-panjang yang warna biru ni di bawah ni ada cikgu buat. Dengan garisan yang penuh. Kamu kena tengok betul-betul ni lah dia bertindan ni. Jadi bila kita sudah garis tu, kamu kena label. Label nama garis ini adalah y sama dengan negatif 1. Dia akan bagi kamu markah di sini. Okey, seterusnya barulah kita boleh cari kawasan. Boleh cari kawasan, di manakah kawasan dia. Okey, kita tengok kawasan yang pertama. Pada garis X sama dengan X tambah Y sama dengan 4 ni garis ini, kawasannya adalah di bawah. Okey, ni di bawah. Ni mana pink ni. Sudah cikgu lorek. Mau tahu di mana dia punya ni? Ini konsep dia dalam buku teks. Kalau besar dia di atas. Kalau besar kalau besar lah simbol dia. Di atas garisan dia mesti berada di atas garisan. Kalau bawah dia mesti berada di bawah garisan. Kalau dia kecil, kalau kecil mesti berada di bawah garisan. Kalau dia besar di atas garisan. Dia sengit macam mana pun, dia condong macam mana pun. Kalau dia besar dia berada di atas, kalau dia kecil dia berada di bawah. Okey, kita tengok ni garisan yang pertama dia kecil jadi di bawah. Ni ada pink. Kemudian yang warna biru ini, garis warna biru ni, dia besar. Besar maknanya di atas. Ni kan y sama dengan 1 ni warna di atas warna biru. Jadi, bila di sini kita akan nampak dia akan bersilang di mana? Dia akan bersilang di sini. Ni kawasan persilangan ni sekarang. Mungkin jawapan kita di sini. Tapi satu lagi kita belum siap ni. Kita belum siap yang di sini. Yang ni garisnya adalah y lebih kecil daripada x. Maknanya pada tempat y ini, pada garis warna hijau ni, dia berada di bawah. Okey, jadi bila di sini kita akan nampak tempat bersilang. Di mana dia bersilang? Ni. Kita akan nampak tempat pertindihan di sini. Antara warna biru dan warna hijau ni dia bertindih di sini. Di sinilah jawapan dia. Selain daripada tempat pertindihan tu, kamu kena buang. Tinggal saja di sini. Inilah jawapan kita. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan ini adalah soalan fungsi kuadratik. Dalam soalan ni kita kena jadikan dalam bentuk general form, yang mana mesti jadikan equal to 0 dulu. Kuasa 2 ni mesti sama dengan kosong. Jadi bila kita tengok di sini, kita ada nilai pecahan di sini. Nilai di bawah ada nilai pecahan di sini. Kamu kena pastikan, kamu kena hapuskan pecahan ni dahulu. Ingat pecahan bagi-bagi ni dia berada di bawah. Bila berada di bawah, kita akan pindahkan dia naik ke atas. Bila naik ke atas, dia akan jadi darab. Ni. Dia akan jadi darab. Maknanya 9 darab D. 9 D darab D. Dia jadi macam ni pun boleh. Kita buat simbol macam ni. Darab untuk peringkat kamu ni, kita guna tanda kurungan sudah. Dia jadi macam ni. Yang ni salin balik. Yang di sini, yang di bawah ni naik ke atas, dia akan jadi darab. Okey, kemudian kita kembangkanlah di sini. Ni darab. 9 darab D, 9D, D darab D, kita akan dapat D kuasa 2. Okey. Kita akan dapat macam ni. Kemudian, bila kita perhatikan, kita mau pindahkan dia. Mau pindah. Yang ni pindah ke sini, ini pindah ke sini pun boleh. Tapi, cikgu pindahkan yang ini pergi ke sini. Kenapa? Sebab nilai D ini dia akan jadi positif di sini.
Kalau cikgu bawa pindah ke sini pun boleh. Dia jadi negatif. Mana-mana pun boleh. Jadi kita bawa ni 18 tolak D ni kita letak di belakang. Okey. Asalnya yang ini positif. Positif. Bila kita bawa ke seberang dia akan jadi negatif. Asalnya yang ini negatif, dia akan jadi positif. Dia akan terbalik lah. Okey, bila dah selesai macam ni, barulah kita selesaikan dia. Untuk selesaikan dia, kita pun tengok kumpulan yang sama ni di kuasa 2. Ni kuasa 2 juga. Jadi kita boleh satukan dia. Dia tiada nombor. Kalau tiada nombor, sebenarnya dia 1. Kalau tiada nombor, maknanya 1. 1 tambah 1, jadilah dia 2. Jadilah dia 2. 2 apa? 2D kuasa 2. Jadi kita salin balik 9D, yang ini negatif 18. Okey, bila sudah dapat macam ni, kamu mau pindah macam ni pun boleh. Dia sama je. Sama je. Kosong di sebelah sini ke, mau kosong sebelah sini ke, mau kosong. Pindah-pindah je. Dia sama sahaja. Jangan, cikgu terbaliklah ini. Dia sama sahaja sebenarnya. Jadi bila sudah sampai peringkat ini, kita boleh tekan kalkulator. Kita boleh tekan kalkulator. Ingat lagi cara macam mana mau tekan kalkulator? Okey, yang pertama, tekan on, pilih EQN untuk equation. Kemudian kita pilih yang ini degree 2, kuasa 2. Jadi kita pilih kuasa 2, dia akan keluar nilai A di depan ini adalah 2. Okey, B adalah 9 dan C adalah negatif 18. Okey, bila kita tekan, kita akan dapat X1 sama dengan 1.5. Kita tukar dalam bentuk pecahan tak wajar, itu 3/2. Yang satu lagi kita dapat jawapan kita adalah negatif 6. Okey, bila kita sudah dapat jawapan kita seperti ini, cuba kita bayangkan tiada di sini step ni. Step ini tiada. Okey, yang perlu kamu buat 2 kurungan equal to 0. Huruf apa sekarang? Jangan kamu ikut kalkulator kamu. Kalkulator kamu dia tulis huruf X je. Jadi kita tengok huruf apa soalan ni sekarang. Huruf D. Kita pun letak dalam kurungan kita ni D. Dalam kurungan yang pertama ini D. Dalam kurungan yang kedua adalah D. Jadi kemudian kita tengok jawapan kita di sini. Di sini negatif 6. Kalau negatif 6 di sini positif. Positif 6. Jawapan yang seterusnya 3/2. Kalau di sini ni positif, jawapan di sini negatif 3/2. Tapi kamu kena ingat, untuk jawapan ini, yang dalam kurungan ini dia tidak boleh ada pecahan. Dia tidak terima pecahan ini. Pecahan ni tak terima. Jadi kalau dia tak terima pecahan, jadi nak buat apa? Yang di bawah ni 2, betul tak? Kita bawa pindah pergi ke depan D. Itulah jawapan dia jadi seperti ini. Barulah kamu dapat markah yang penuh. Okey. Seterusnya, kita pun tengoklah soalan seterusnya. Soalan ini adalah soalan garis lurus. Soalan garis lurus. Yang mana soalan yang pertama, nyatakan persamaan garis QR. Mana QR? Ini QR. Ni QR ni. QR ni menyentuh pada paksi. Paksi apa dia sentuh ni? Dia sentuh pada paksi Y. Dia straight line. Jadi bila sentuh pada paksi Y, kita tengok di sini ni nilai X, ni nilai Y. Jadi Y kita sekarang adalah 4. Ni 4. Jadi koordinat kita di sini adalah 04. Ni pada garisan ni milik Y sahaja. Sebab apa? Sebab dia menyentuh pada paksi Y je. Jadi persamaan kita Y sama dengan 4. Y equal to 4. Itu je. Sebab apa? Sebab dia menyentuh pada paksi Y. Contohlah, kalau kamu buat garis, dia menyentuh pada paksi X. Jadi milik X sajalah ni. Jadi X sama dengan berapa? Itulah. Kalau dia menyentuh pada paksi Y, Y sama dengan berapa? Menyentuh pada paksi X, X sama dengan berapa? Itu sahaja. Kalau menyentuh pada paksi Y di sini, maknanya Y sama dengan 4. Okey, seterusnya soalan. Cari persamaan garis lurus RS. Mana RS? RS
dan nyatakan pintasan Y bagi garisan itu. RS. Ini RS. RS dia punya kecerunan, dia punya condong, dia sama dengan QP. RS kita hanya ada satu sahaja koordinat. Hanya ada satu sahaja koordinat. Tapi QP kita sudah tahu dua-dua koordinat. Jadi kita akan guna QP untuk cari kecerunan. Sebab apa kita boleh guna QP? Sebab dia kecerunan dia sama. Ataupun dalam matematik kita panggil kecerunan selari. Jadi kita akan cari kecerunan. Nilai kecerunan, simbol kecerunan adalah M. Yang mana yang di atas ini adalah nilai Y. Atas tolak bawah je. Ni atas, ni Y. Yang di bawah ini adalah X. X. Atas tolak bawah. Atas Y. 4 tolak dengan yang bawah. 4 tolak 0. Kemudian 0 tolak 3. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat negatif 4 tolak 0. 4. 0 tolak 3. Negatif 3. Dapatlah seperti ini. Okey, seterusnya bila sudah dapat kecerunan, kita tengok general form untuk garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Yang mana C ini adalah pintasan Y. Ingat lagi tak? Ini form 3 ni. Kemudian C, kita mau garis RS. Jadi kita tengok RS. Titik RS kita hanya ada satu titik saja, R iaitu 64. Jadi kita guna persamaan ini pada 64. Okey, pada 64 ni, 6 ini adalah koordinat X. 4 ini adalah koordinat Y. Jadi kita akan gantikan dalam persamaan ini. Kita akan gantikan. Apa maksud cikgu? Kita akan gantikan nilai Y, kita akan gantikan nilai X dan kita akan gantikan nilai kecerunan. Okey, maksudnya di sini. Okey, ini X. Kita gantilah tempat X. X 6. Y berapa? Y 4. Okey, M sudah kita kira tadi kan? M, ni M. Ni. Negatif 4/3. Kita gantikan. Bila kita gantikan semua ni, satu je yang tinggal C. Jadi C inilah yang kita mau cari ni. Pintasan Y ni. Pintasan Y ni simbolnya adalah C. Jadi kita mau carilah C. Jadi macam mana mau cari C? C cara dia kita selesaikanlah. Kita selesaikan. Jadi kita selesaikan. Yang ni boleh selesaikan. Dia jadi 2. Okey, negatif 4 darab 2. Dapat 8. Negatif 8. Jadi kita akan dapat negatif 8 bila pindah ke sebelah dia akan jadi positif. Ni. Jadilah positif. 4 tambah 8 kita akan dapat 12. C 12 sama dengan C. Jadi tak berapa comel lah jawapan kita macam ni. Kita mau C, jadi C berada di depan lah. C sama dengan 12. Jadi sudah kita dapat C sama dengan 12. Kita tengok balik persamaan asal kita untuk garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Kita gantikan sajalah. Kita sudah dapat C kita kan. Kita sudah ada dapat kita punya kecerunan kan. Jadi kita gantikan. Nilai C dengan kecerunan kita. Y dengan X ni kekalkan. Jangan ganti. Kita sudah ada nilai kecerunan dan kita sudah ada nilai pintasan. Kita ganti dua ni sahaja. Okey, selesai. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Soalan 5. Soalan ini adalah soalan tingkatan 4 untuk data tak terkumpul. Soalan dia, nyatakan mod jisen sampah yang berjaya dikutip. Mod maksudnya yang terbanyak lah. Okey. Dalam kumpulan ni mana kumpulan yang banyak? Okey, 10 ni ada 1 je. 20 ada 2, 30 ada 2. 40 ada 3, 50 ada 3. 60 ada 4. Jadi yang paling banyak apa dia? Yang paling banyak tengoklah di sini banyak titik. Yang banyak titik adalah 60. Jadi jawapannya adalah 60 mod. Mod ni kekerapan paling tinggi. Jadi mod equal to 60 kg. Okey, seterusnya masih lagi soalan nombor 5. Tapi soalan ni dia minta median. Okey, median maksudnya yang di tengah-tengah. Jadi data ni cuba kita kira. Data kita ada 20 data. 20 titik. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita ada 20 titik. Jadi 20 bahagi dengan 10 kita akan dapat 20 bahagi dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab perlu dibahagi dengan 2 sebab kita mau cari yang tengah-tengah. Kenalah bahagi sama rata. Jadi 20 bahagi 2 kita akan dapat
10. Jadi data ke-10 ni berada di mana? Berada di ke-50. Ni 10. Dia berada di ke mana? Berada di 50. Jadi jawapannya apa? Median equal to 50 kg. Data ke-10 dia berada di sini. Jadi jawapannya adalah 50 kg. Okey, seterusnya kita tengok hitung min jisim dalam kg sampah yang berjaya diikuti oleh seorang sukarelawan. Jadi min ni simbol dia adalah ini. Jumlah X bahagi dengan N. N kita, titik kita tadi ada berapa? 20 kan? Jadi, min kita 10 ni ada berapa? 1. 20 ada berapa? Maksudnya 10 ada 1, 20 ada 2, 30 ada 2, 40 ada 3, 50 ada 3, 60 ada 4, 70 ada 2, 80 ada 2, 90 ada 1. Okey, tambahlah semua. Okey, tambah semua kemudian bahagi dengan 20. Kita akan dapatlah min equal to 50.5 kg. Kalau kamu tulis 50.5 pun tak apa. Simbol di belakang, unit di belakang ni tak berapa penting untuk matematik. Tapi fizik penting. Sains penting. Untuk mat tidak berapa penting. Yang penting dalam mat adalah nombor sahaja. Okey, seterusnya kita tengok soalan persamaan serentak. Dalam soalan persamaan serentak ini cikgu mahu ajar kamu kaedah baru. Kaedah ni saya rasa lagi senang lah daripada kaedah sebelum ni yang saya ajar. Okey, kita tengok macam mana kaedah ini. Kita keluarkan nombor 2x tambah dengan y sama dengan 8 dan persamaan kedua adalah negatif x plus 4y sama dengan 5. Okey, tengok garis-garis yang saya bagi ni. Kotak yang pertama, kita letak nombor. Kita nak ambil nombor saja. Ni 2, yang ni tak ada nombor, makna nombor 1, 8, okey, negatif 1, 4 dan 5. Okey, ini kotak yang pertama. Okey, dalam kotak yang pertama ni kita kena pastikan nilai 2 ini menjadi 1. Yang paling depan ni, yang paling di atas ni. Kamu kena pastikan nilai dia mesti jadi 1. Macam mana mau jadi 1? Kita bahagilah dengan diri dia sendiri. Bahagi dengan berapa? Diri dia berapa? 2. Jadi kena bahagi dengan diri dia sendiri. Maksudnya 2 bahagi dengan 2. Bila di sini bahagi dengan 2, yang di atas ni. Yang di atas ni semua kena bahagi dengan 2. Sebab apa? Sebab dia berada di atas. Kena bahagi dengan 2. Okey, bila kita bahagi dengan 2, kita akan dapatlah 2 bahagi 2, 1 per 2, 1 bahagi 2 kita akan dapat 1 per 2, 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. Okey, yang di bawah ni kekalkan dia. Negatif 1, 4 dan 5 ni kekalkan. Jadi bila kita sudah macam ni, kita mau hapuskan yang ini. Kita mau hapuskan yang pertama tadi. Macam mana mau hapuskan yang di sini? Mau hapuskan yang di sini, kita akan guna kaedah. Guna kaedah apa? Kita akan guna tambah ataupun tolak. Contoh. Kalau cikgu tolak, kita mau hapuskan negatif 1. Okey, clear dulu kamu punya kalkulator. Okey, kalkulator reset all. Tak dapat lagi clear. Okey, mod 3 reset all. Okey, contoh cikgu guna tolak. 1 tolak 1. Maksud di sini 1 tolak dengan negatif 1. Nanti kamu tentukan. Kalau 1 tolak, dia masih hidup. Jawapannya adalah 2. Maknanya tidak boleh tolak. Maksudnya apa? Maksudnya dia masih hidup. Kalau tak boleh tolak, kita cuba try tambah. 1 tambah dengan negatif 1. Kita menghapuskan yang di sini. Jadi kita dapat kosong. Bila dapat kosong, kita akan gunalah simbol tambah. Semua sekali tambahlah. 1 tambah dengan negatif 1, kita akan dapat kosong. 1 per 2 tambah dengan 4, kita akan dapat 9 per 2. 4 tambah dengan 5, kita akan dapat 9. Maknanya yang di atas ni kita kekalkan dia. Yang di atas ni sama. Yang di bawah ni saja yang berubah. Okey, dia akan jadi seperti ini. 0, 9 per 2, 9. Jadi bila dapat macam ni, kita hanya tinggal di sini. Nampak? Perhatikan di sini. Dapat yang di sini.
Yang ni tadi, nilai Y ke nilai X? Yang ni X kan, ni Y kan? Jadi kita sudah dapat di sini. Apa maksud dia di sini? Kita dapat 9 per 2 Y sama dengan 9. Jadi teruslah, kita boleh selesaikan. Apa dia? Kalau di bawah maksudnya bahagi. Jadi kita buang ke seberang jadi darab. 2 darab 9 jadilah dia 18. Jadi 9Y sama dengan 18. Jadi kita mau Y sahaja. 9 ni tak nak. 9 dengan Y ni dia rapat. Kalau rapat maksudnya dia darab. Darab boleh buang ke seberang, dia akan jadi bahagi. 18 bahagi dengan 9, kita akan dapat jawapannya adalah Y sama dengan 2. Okey, bila sudah dapat Y sama dengan 2, kita masukkanlah ni dalam yang pertama ni di atas ni. 2X tambah Y sama dengan 8. Kita gantikanlah tempat Y ni 2. Jadi, kita selesaikan 2 ni bawa pergi ke sebelah. Jadi, 8 tolak dengan 2, 6. Okey, kita mau cari X. 2 dengan X ni rapat. Maksud darab. Bila buang ke seberang, dia akan jadi bahagi. Jadi, X sama dengan 6 bahagi 2, dapatlah 3. Maknanya Y 2, 3. Ini kaedah. Seterusnya lah. Yang ini kaedah ni lagi senang. Lagi senang daripada berbanding kaedah gantian ataupun kaedah penghapusan. Sebenarnya dia sama. Dia sama tapi tak serupa. Dia sama tapi tak serupa. Terpulanglah pada kamu. Kalau kamu rasa kaedah ni senang, kamu guna. Kamu guna. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 7, iaitu soalan bulatan. Dalam soalan ini, soalan yang pertama, sebelum kamu tengok soalan, baca soalan, kamu kena ingat rumus untuk bulatan. Kita ada 2, iaitu luas bulatan pi J kuasa 2 ataupun pi R kuasa 2. Radius J jejari. Kalau dalam bahasa Melayu, J jejari. Kalau dalam bahasa Inggeris, radius. Radius tu maksud apa? Jejari lah. Sama juga. Pi R kuasa 2 ke 2 pi J kuasa 2 ke sama. Untuk bulat luas, kita guna pi J kuasa 2. Untuk lilitan, 2 pi J. Yang ini ni, rumus yang ini ni untuk bulatan yang penuh. 360 darjah. Tapi, yang dia bagi kepada kita ni, tidak penuh. Bukan bulatan yang penuh. Dia hanya sedikit sahaja. Hanya separuh sahaja. Hanya sebahagian sahaja. Jadi, bila sebahagian sahaja, kamu kena tambahlah ni sudut ni. Berapa sudut dia per 360 darjah. Sebab apa? Sebab sedikit sahaja yang kita guna. Bukannya semua bulatan. Bukan bulatan yang penuh. Jadi kita kena tambah yang ini. Kita kena tambah benda ni. Kalau kamu tak tambah benda ni, dalam kerja kamu salah lah. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia mau nilai theta. Berapa darjah ni? Berapa sudut dia? Jadi kita guna maklumat yang dia bagi. Panjang lengkuk dia bagi panjang lengkuk PS sama dengan 4. Mana panjang lengkuk PS? Dan OP sama dengan PQ. Ini maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi kita masukkan. Maklumat yang dia bagi. Okey, sebelum tu kita ni nilai 4. 4, 5. OP, PQ 5, 5. PS 4. Okey. Dia bagi PS, betul tak? PS ni lilitan. Jadi kita gunalah rumus lilitan. Lilitan sudah dia bagi. Berapa nilai dia? 4. Ni. Lilitan 4. Theta per 360 darjah. 2, 2. Kita guna 20. Pi sama dengan 22 per 7. Jejari kita berapa? 5. Okey, 5. Jadi kita masukkan dapat ni. Yang ni je yang kita tak tahu ni. Yang ni, nilai ni sahaja yang kita tak tahu ni. Bila kita masukkan maklumat. Sebenarnya soalan ni, soalan senang saja. Soalan markah bonus. Sebab apa? Sebab dia suruh kamu gantikan. Kamu masukkan maklumat sahaja. Dia sudah bagi 4 tadi kan? Dia sudah bagi 5. Kita hanya masukkan ke dalam rumus sahaja. Jadi kita mahu yang ini. Jadi yang ni, kita tak mahu. Dia akan jadi macam ni. Asalnya bahagi. Asalnya di bawah. Dia akan jadi di atas. Yang ni di bawah, dia akan jadi di atas. Yang ni di atas, akan jadi di bawah. Yang ni di atas, akan jadi di bawah. Yang ni di atas, akan jadi di bawah. Tinggallah yang ni satu ketul je yang kita tak pindah. Jadi tekanlah kalkulator ni semua sekali ni. Tekan kalkulator macam mana mau tekan kalkulator. Okey, tekan yang di atas dulu. Tekan yang di atas on. Apa dia? 4.
darab dengan 360 darab dengan 7. Tutup kurungan. Bahagi dengan 2 darab dengan 22 darab dengan 5. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat 45 darjah 81 minit. Okey, dapat macam ni. Okey, bila dapat macam ni, selesailah soalan A. Soalan yang kedua dia minta perimeter kawasan berlorek. Ini okey, ini kawasan berlorek. Dalam sudah ada jawapan di sini ya. Sebelum tu kita mau tiada sebenarnya, tiada jawapan di sini. Okey. Jadi sini sudah 4, 5, 5. Jadi dia suruh kamu cari perimeter kawasan berlorek. Maknanya kamu kena cari satu lagi lah. Macam mana mau cari yang ini ni? Walaupun kamu sudah tahu jawapannya 8, kamu kena tahulah jalan kerjanya macam mana. Yang di sini juga lengkuk, betul tak? Lengkuk. Sini sudah tahu kita sudah tahu 5. Sebab apa 5? Sebab sini 5. Sini pun 5. Sini 4, sini 5. Jadi sini je kita tak tahu. Sini lengkung. Jadi kita carilah lengkung ataupun lilitan, kita guna rumus ni. Okey, rumus dia. Ni masukkan darjah, nilai darjah tadi yang sudah kita kira ni sama kan darjah dia 45.81 222/7 sama je. Pi kita guna 22/7. Jari kita penuh lah. 10 5 tambah 5 jadilah 10. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 8. Makna dapat 8 lah di sini tadi. Sini pun kamu dapat 8 di sini kan. Jadi kita boleh tambah sudahlah. 8 tambah dengan 5 tambah 4 tambah 5. Itulah jawapan kita. Sebab apa? Sebab dia minta perimeter. Perimeter mula daripada titik tu. Awal daripada titik tu, akhir juga mesti titik tu. Kaulah yang pertama, kaulah yang terakhir. Contoh kita mula daripada sini kan. 8, 5, 4, 5. Kita kembali. Kaulah yang pertama dan kaulah yang terakhir. Itu maksud dia perimeter. Jadi tambahlah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Jadi dapatlah 22. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Soalan pernyataan. Okey, nyatakan sama ada ayat berikut satu pernyataan atau bukan. 30 ialah nombor perdana. Okey, dia bukan pernyataan bila tanda soal, tanda tanya, ayat seru, ayat arahan ataupun ada nilai yang tidak diketahui. Tapi sekarang ini 30 ialah nombor perdana. Kita tahu 30 ni salah. Bukan nombor perdana, tapi dia adalah ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap maksudnya ini adalah pernyataan. Okey. Soalan yang kedua. Tulis dua implikasi bagi berdasarkan pernyataan berikut. P boleh dibahagi tepat dengan 2. Jika dan hanya jika P ialah nombor genap. Bila soalan implikasi, kamu potong yang ini. Yang tengah ni kita tak nak. Jadi kita akan dapat di sini 1. Sini 1. Ada 2 ayat yang kita ni. Jadi implikasi ni dia mesti mula jika dan di tengah dia maka. Jadi macam mana nak isi tempat kosong ni? Kalau kamu tiada yang ini, pemeriksa tak semak kamu punya jawapan. Dia mesti ada yang ni. Senang saja. 1 di depan, 1 di belakang. Yang kedua, 1 di belakang, 1 lagi di depan. Itu saja. Siaplah. Ini adalah implikasi. Okey, soalan seterusnya. Soalan hujah. Soalan hujah ni pun sama. Konsep dia mesti ayat tersebut hanya berulang 2 kali sahaja. Okey, jika kita perhatikan di sini daripada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Salah aja ni kesimpulan. Kesimpulan salah aja. Okey, kita perhatikan antara 3 baris ni apa ayat yang sama? Ayat yang sama adalah integer positif. Ini sudah 2 kali, maknanya kita tidak boleh guna sudah ayat ini. Jadi yang mana adalah 1 kali, ini baru 1 kali. Jadi kita gabunglah. Kita gabung ayat ini. Jadi bila kita gabung ayat ini, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 7 adalah lebih besar daripada 0. Itu sajalah. Dia tidak boleh lebih daripada 2. Okey, kalau kita tulis di sini, 7 ada 2. Ayat ini pun ada 2 sudah. Yang ini pun ada 2 kali sudah. Maka lengkaplah dia. Lengkaplah dia. Dia tidak boleh lebih daripada 2 ayat yang sama. Mesti 2 kali sahaja.
Okey, seterusnya soalan nombor 9. Encik Manaf membeli insurans perubatan dengan peruntukan co-insurans. Ingat co-insurans ni dia ada pembahagian antara syarikat dan tanggungan sendiri. Okey, jika Encik Manaf perlu menanggung sebanyak 2,200 daripada keseluruhan bil perubatan yang berjumlah 11,000. Berapakah peratusan co-insurans bagi polisi insurans tersebut? Maksudnya apa? Dia perlu bayar 2,200 per dengan 11,000. Dia mahu peratus kan, kita darab dah. Berapakah peratusan? Darab dah dengan 100. Kita akan dapat 20%. Apa maksud dia di sini? Daripada 100% tadi, ingat insurans ni maksudnya bila kita ambil insurans ni jangan kamu ingat bila berlaku kecelakaan ataupun kamu sakit, kamu masuk hospital, semua pihak insurans yang bayar. Tidak Dia bergantung kepada co-insurans. Co-insurans yang kita ambil, polisi yang kita ambil lah. Maksudnya di sini 20% ni yang perlu kamu tanggung. Peratus maksudnya 20% ni perlu kamu tanggung, selebihnya 80% tadi syarikat. Syarikat apa? Syarikat insurans. Dan 20% tadi adalah tanggungan sendiri. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Bila kamu ambil insurans, kamu kena tahulah peratusan kod insurans dia berapa ni. Kamu kena tanya dia. Tak kira lah BSN, Prudential ke, Zurich ke, AIA ke, Takaful Ikhlas ke, apa ke. Semua dia ada ni benda ni. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 10. Cari songsangan. Cari songsangan bagi negatif 3 matrik ini. Okey, ini matrik ini. Jadi kamu kena ingat bila kita mau cari songsangan, bila songsangan dia ada negatif panjang, kemudian jadi macam ni. Jadi kita mau isi tempat ini. Dia jadi macam ni. Pertama, okey, yang ini mesti satu di atas. Satu di atas. Yang pertama di sini dia akan bertukar tempat. Yang atas dengan yang bawah ni. Negatif 3 dengan 8 ni dia akan bertukar tempat. Dan negatif 4 dengan 5 ni dia akan bertukar tanda. Kalau di sini negatif, dia akan bertukar menjadi positif. Kalau di sini positif, dia akan bertukar menjadi negatif. Okey, kemudian yang di bawah ni, apa dia? Pasangan pertama tolak dengan pasangan kedua. Pasangan yang pertama, yang warna pink ni. Negatif 3 dengan 8. Tekanlah kalkulator. Habis-habis tak tahu, tekanlah macam ni. Negatif 3 darab dengan 8. Pasangan yang pertama dapat apa dia? Negatif 24. Pasangan yang kedua apa dia? Negatif 4 darab dengan 5. Kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat 20. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pasangan yang pertama negatif 24 tolak dengan pasangan yang kedua negatif 20. Cikgu, ada dua tanda ni. Okey, ni negatif. Tak apa ke cikgu? Tak apa. Biarkan dia. Jadi, kemudian kita tekan lagi kalkulator. Kita tekan, kita dapat negatif 24. Tolak 20. Tekan sahaja. Itu sahaja kita akan dapat negatif 4. Jadi, tekanlah. Di sini negatif 4. Maka dapatlah songsangan dia. Begini sahaja. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan seterusnya. Soalan ni dia suruh kamu selesaikan menggunakan kaedah metrik. Macam mana? Okey, kita ada 3 kumpulan yang mana kamu kena isi. Macam mana nak isi dia? Yang ini nombor, di sini huruf, di sini jawapan. Jawapan di sini negatif 18 per 30. Negatif 18, di sini 34. Sini huruf yang pertama adalah huruf X, huruf yang kedua adalah huruf Y, ni nombor. Kalau di sini negatif, mesti letak tanda negatif. Negatif 3, sama juga di sini negatif 4, 5 dan 8. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Okey, kita hanya ada 3 step sahaja. Jangan buat lebih daripada ini, ada 3 step sahaja. Ni. Dia mesti satu baris macam ni. Yang di sini kekalkan, kamu enjak dia pergi belakang. Yang ini, matrik ini kita mahu XY je. Yang ini tak mahu, kita buang ke seberang. Bila buang ke seberang, dia akan jadi songsangan. Yang tadi. Songsangan yang tadi. Sama je, nombor dia sebiji sama yang tadi. Sudah kita kirakan ini. Bila sudah sampai begini, terus kita boleh tekan kalkulator. Ingat ya, syarat untuk menggunakan kalkulator, syarat dia yang ini mesti betul.
Ini mesti betul. Kalau yang ini tiada, yang ini tak, kamu tak boleh tulis, kamu terus tekan kalkulator, jawapan kamu tidak diterima. Jadi macam mana mau tekan kalkulator? Senang je. Yang pertama, tekan on. Ni persamaan metrik. Jadi kita pilih EQN juga. Kita tak tahu nilai X, tak tahu nilai Y. Okey. Tak tahu maksudnya unknown lah. Nilai tak tahu unknown. Berapa nilai yang tak tahu? Nilai yang tak tahu 1, 2. Jadi kita pilih 2. Unknown. Unknown maksudnya tak tahu. Berapa nilai tak tahu? 2. Pilih 2. Dia keluar A1. Mana ni? Yang baris atas ni. Negatif 3, negatif 4, negatif 18. Jadi kita masuk negatif 3 sama dengan B1, negatif 4 sama dengan. Kemudian dia masuk, dia dapat negatif 18 sama dengan. Okey, kemudian barisan bawah ni. A2 maksudnya yang bawah ni. 5 sama dengan 8 sama dengan. Dia keluar C2, 34. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Okey, tulislah begini. Last kali kamu mesti buat begini kesimpulan dia. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Okey, siaplah. Siap sudah untuk bahagian A. Okey. Habis sudah untuk bahagian A, kemudian kita akan bincangkan untuk bahagian B. Okey, sekian kelas. Terima kasih.